السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kan ya? Lama tak lagi. Surat 6. Muka surat 6 dekat 13 bagi daripada bawah. 13 daripada bawah. Tiada berkehendak ia. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kita ambil atas sikit nak suruh faham ayat. Syahdan. Syahdan ni maksud dia tambihun. Syahdan ni bahasa Melayu Banjar. Bahasa Melayu Banjar yang bermaksud ini suatu peringatan. Syahdan bahasa Melayu Banjar. Ini suatu peringatan maksudnya. Hadzal kalamul ati. Ini perkataan yang akan datang. Memberi peringatan ia bagi barang siapa yang telah lupa. Terkala masuk syahadah. Bahasa Melayu itu. Maksudnya peringatan, ingat molek, awas. Kau anda lah, bahasa moden. Dan dibagi pula sifat 20 ini atas dua bahagi. Dulu dia bagi sifat 24. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah. Tu dulu dia bahas. Ada 4 bahagian. Dan dibahagi pula sifat 20 ini atas 2 bahagi. Kemudian dia bagi pula kepada 2 bahagian. Sifat 20 ia jadi 2. Bahagi yang pertamanya, bahagian yang pertama daripada 2, dinama akan dia akan bahagian pertama istighna. Dia bagi 2 senama istighna. Maksud istighna artinya kaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Terkaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lain daripada makhluk. Terkaya maksud tidak berhajat, tidak perlu. Maksud terkaya. Terkaya, istighna, terkaya. An kulli ma siwah, daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Tu yang pertama bahagian dipanggil istighna. Iaitu kayanya, kaya Tuhan daripada zat. Tidak perlu Tuhan kepada zat, kerana dia itu zat. Hak perlu kepada zat nama dia sifat. Sifat ni tidak boleh berdiri sendiri, perlu kepada zat untuk dia menopang. Nak faham maksud dia kalau kita ni, kalau istilah tauhid, zat sifat duduk pada Tuhan. Makhluk dia panggil jirim dengan arad. Jirim, arad. Sifat dengan zat ni gini. Sifat ni tak boleh diri sendiri, tak boleh duduk seorang.
contoh panjang pendek kuning ada. Aku langgar kuning tadi bicuk pala-pala. Bengong orang, kenapa mu langgar kuning? Kau tak faham. Pasal kuning itu dia tak boleh diri dengan sendiri. Aku langgar panjang tadi. Jadi bengong, saya tak faham. Ia kena menupang kepada zat. Nampak? Aku langgar kayu panjang. Baru faham. Pasal panjang, kuning, pendek, dia tidak boleh berdiri dengan sendiri, perlu kepada zat. Maka dalam perbahasan tauhid, zat dengan sifat hanya duduk pada Tuhan. Selain daripada Tuhan, dia akan panggil jirim, arad. Sama je kaedah tadi. Jirim tu zat, arad tu sifat. Tapi istilah tauhid, zat sifat duduk pada Tuhan. Selain daripada Tuhan, dia panggil jirim, arad. Maka di sini dia kata iaitu kayanya daripada zat. Tuhan tak perlu kepada zat. Pasal apa? Pasal Tuhan itu zat. Hak perlu kepada zat, nama dia sifat. Sifat nupang kepada zat. Faham? Itu satu. Dan kaya Tuhan daripada fa'il yang menjadi akan dia. Fa'il ni tukang buat. Kayanya maksud dia tidak perlu. Tuhan ni tidak perlu kepada tukang buat. Tak perlu Tuhan kepada tukang buat. Pasal apa? Pasal Tuhan Qadim. Qadim ni apa kita bahas dah dulu? Qidam. Qidam ni nafi Adam sabik. Nafi Adam sabik ulang balik. Iaitu wujud sebelum sewujud makhluk. Sebelum ada, sebelum wujud, dia tak ada. Makhluk sebelum ada, dia tak ada. Dalam istilah tauhid, dia panggil Adam sabik. Tak ada sebelum ada tu, istilah tauhid kita panggil Adam sabik. Tak ada yang terdahulu. Kemudian lepas kita ada, kita akan tak ada pula. Mati, kiamat, itu akan tak ada pula tu. Dalam tauhid dia akan panggil Adamul Lahiq. Tak ada yang bersambung dengan setelah wujud. Maksud dia tak ada tak ada. Kalau bagi makhluk, Tuhan dia nafi akan Adam sabik tadi tu, iaitu tak ada sebelum wujud. Maka kita ni ada dulu tak ada, lepas tu ada. Bila dulu tak ada, kemudian ada, akan barulah boleh tanya siapa tukang buat. Sebab dulu tak ada, kemudian ada, barulah boleh tanya siapa tukang buat. Maka tukang buatnya Allah. Adapun Tuhan, ada dia tu qidam. Tak sedia, tak ada didahului dengan tak ada. Bila tak ada didahului dengan tak ada lah tukang buat ni. Dia tidak maka kayanya daripada fa'il, tidak berhajat ia kepada yang menjadi akan dia. Maka dengan sifat qidam yang diletakkan oleh para ulama ahli sunnah, Tuhan ni ada dia dengan qidam dia, bersifat qidam Tuhan. Lepas daripada wujud, nombor 2 qidam lalu. Sebab apa? Sebab mula-mula bahas Tuhan ni ada tak ada. Okey, ada, Tuhan ada. Maka adanya Tuhan ni lagu mana, macam mana adanya Tuhan? Pasal orang kafir pun percaya ke ada Tuhan. Orang Kristian percaya ke Tuhan ada. Orang Hindu percaya ke Tuhan ada. Yahudi, Nasara, apa tu, semua agama-agama yang percaya Tuhan, maka dia percaya adanya Tuhan. Tetapi ada Tuhan tu lagu mana? Orang kafir dia meletak sifat mustahil dah Tuhan. Maka sebab tu ulama ahli sunnah wal jamaah dia letak Tuhan ada dia tu qidam. Qidam yakni tidak didahului dengan Adam, tidak didahului dengan tak ada. Sedia dia. Maka bila sedia dia tidak berhajat kepada tukang buat. Sebab apa tidak berhajat tukang buat? Dengan sifat qidam itu sendiri, dia stop dah soalan siapa cipta Tuhan. Dengan sifat qidam itu sendiri,
telah menyekat ataupun telah menghentikan, stop dah tentang soalan siapa cipta Tuhan. Dengan sifat akidah. Sebab apa? Sebabnya kalau membenarkan siapa cipta Tuhan, bahaslah lagu-lagu mana pun tubik dua je natijah daripada siapa cipta Tuhan. Kalau membenarkan soalan siapa cipta Tuhan ni, dia tubik natijah dia dua je. Napa natijah dia? Iaitu natijah dia dur yang pertama. Dur ni apa? Musim ketang. Musim ketang. Siapa cipta Tuhan A, Tuhan B. Siapa buat Tuhan B, Tuhan A. Musim ketang. Musim ketang ini mustahil akan nafikan. Akal kita dia menafikan dur ni. Orang panggil musim ketang. Pasal apa akal nafi? Sebab tak masuk akal. Tak masuk akal. Ini nak cerak molek ni. Hukum akal, hukum adat, hukum syarak, hukum aridi. Pasal hari ni orang semabu hukum ni. Orang semabu hari ni hukum ni. Hukum adat. Adat ni apa? Nak letak satu perkara atau nak nafi dengan perlu uji cuba. Perlu uji cuba paling kurang 2 kali panggil hukum adat. Makan kenyang, makan kenyang, maka makan wajib kenyang ku ada. Dak akan lapor, maka dak akan lapor. Akal pun letak ni wajib ada, harus ada, apa lagi mustahil ada. Tapi kena ingat molek mustahil ada duduk pada harus akal. Harus akal. Pasal mustahil ada, ia panggil perkara mencari ada, duduk pada mustahil ada, ia duduk pada harus akal. Akal boleh terima ada dengan tak ada dia. Maksud dia akal boleh terima mencari ada itu. Akal boleh terima perkara mustahil ada. Di situ adanya mukjizat, di situ adanya karamah para aulia. Ni orang ni duk napi karamah para aulia. Orang ni dalam Facebook dia kata tak ada mana tok wali mayang 1000 rakaat. Itu karamah para aulia. Karamah para aulia, maka mencari ada dia duduk pada harus akal. Memang lainlah masa dia dengan masa kita. Pasal dia aulia, nama karamah. Sayyidina Osman boleh semayang 30 juzuk dalam 1 rakaat. Mai banding dengan kita alik awal. Dia banding diri je dengan Sayyidina Osman, mana boleh. Mana tu panggil karamah. Maka tu kena pandai molek tu duduk hukum mana duduk. Bila jadi wak bagi ni, tak boleh kira wak matematik dalam Facebook. Matematik kira Maka ada pula orang main. Gitu kok kita pun pening kok macam mana Nabi Isra Mi'raj atas tu tak ada oksigen jadi jeng. Tolak karamah, tolak pula mukjizat. Ini ingat mulai kalau tolak karamah secara spesifik boleh tahan lagi. Aku tak percaya spesifik karamah. Karamah ulama boleh jalan tahi orang ni boleh jalan tahi misal kata. Kalau tolak secara spesifik gitu boleh tahan. Kalau tolak karamah, jeng lalu dah. Pasal apa jeng? Main dengan akidah lalu. Pasal apa? Pasal perkara mencari ada yang duduk pada aulia. Ada Allah Ta'ala cerita Sayyidatina Maryam. Apa tu lagi mukjizat? Mukjizat banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW. Baik, kita bahas ni, kita kata hukum akal. Akal kata mustahil. Ni baru betul. Akal tak masuk akal. Kenapa tadi? Dur, musim ketang. Siapa waktu Tuhan A, Tuhan B. Okey, nombor 1 ni akal boleh terima lagi. Siapa waktu Tuhan A, Tuhan B. Okey. Maka akal kita menetapkan bahawa Tuhan B dia wujud lebih dulu daripada Tuhan A. Sebab apa? Sebab dia tukang buat Tuhan A. Nombor 1 ni akal boleh terima lagi. Siapa buat Tuhan A, Tuhan B. Okey. Mana akal kita kata automatik akal kita nak akan letak Tuhan B dia hidup, bukan hidup. Dia wujud. Sama hidup. Wujud dulu daripada A.
Okey, nombor 2 pula. Siapa buat Tuhan B? Tuhan A. Bengong tu. Akal tolak tu. Faham tak? Dah mana dulu mana keriang? Mana dulu mana keriang? Tukang buat dia mesti ada dulu daripada hak kena buat. Betul tak? Betul. Maka nombor 1 dia panggil dur musing ketang, sama ada dur soreh A, B ataupun hak tersembunyi. Tak jauh sikit. Siapa buat A, B, siapa buat B, C, siapa buat C, D, siapa buat D, A. Jauh. Musing tak jauh. A, B, C, D, A. Ni dalam agama apa tak ingat. Tu kena buka mula. Maknanya ada ni daripada agama ni. Tak, agama ni kata A, B, C, D, A mula. Mana musing tak jauh sikit. Musing jauh ke dekat ke secara soreh ataupun jauh sikit musing dia akan menolak. Akan menolaknya. Nombor 1. Kalau kata siapa cipta Tuhan, maka akan tolak sebab musing. 1. Nombor 2 dia panggil tasalsul. Tasalsul ni apa? Berekel-rekel. Tak habis, tak ada su. Bila tak ada su, makanya akan tolak juga. Pasal apa? Pasal tak jadi kerja. Tak ada su gini tak jadi kerja. Tuhan A nak buat bumi, minta izin daripada Tuhan B. Pasal Tuhan B lah buat ni. B kata tak boleh ni tak C. C kata tak boleh D, E, F, G, H, I. Jangan. Bila nak siap? Tak boleh siap, tak boleh siap. Kalau gitu tak boleh siap. Kita mari duduk pada makhluk. Nama dia kita. Tak, nama dia manusia. Kerana birokrasi. Boleh buat kerja? Tak boleh. Kita nak suruh apa? Kita nak suruhnya napa ni lubang jalan tu biar ambil tapung. Tu je. Kata tak boleh ni minta izin orang ni. Ni kata tak boleh ni minta izin orang ni. Ni kata tak boleh tak ni. Bila boleh tapung jalan? Gerak dah tapung jalan tak gerak. Pasal apa? Ni. Tu baru manusia. Dan kalau Tuhan tak, nak lagi kuat langit bumi A, B, C, D, E. Boleh siap? Dah boleh siap. Ni ada dah kita kan. Kita nak akak tangan, nak tok tangan, nak gerak ke ni, nak tarik nafas. Izin siapa tu? Izin daripada Allah. Kehendak siapa tu? Kehendak daripada Allah. Dah, luluh dia Allah Subhanahu Wa Taala, takdir. Tak? Maka kalau Tuhan macam ni A, B, C, D gitu tu, bila kita boleh tarik nafas kan? Mampu kerah dah kita. Tak? Maka akal itu menolaknya. Mana? Maka siapa cipta Tuhan tu, awal-awal lagi ulama ahli sunnah wal jamaah menetapkan qadimnya Tuhan, kidamnya Tuhan dengan menafikan, kata tadi, kayanya daripada fa'il yang menjadi akan dia. Istighna Tuhan, tidak ada yang menciptakan dia. Dan maha sucinya daripada kekurangan. Maha suci Tuhan daripada segala kekurangan. Apa-apa sahaja kekurangan kita tengok ada pada Tuhan, mustahil lalu. Mustahil. Apa sahaja kekurangan kalau ada pada Tuhan, mustahil. Contoh, kalau kita ngaji ni kita boleh tengok. Kalau bila kita tengok, bukan boleh tengok, bila kita tengok cerita-cerita orang kafir, maka kita tahu lalulah dia tu menetapkan perkara mustahil atas Tuhan. Segala kekurangan bagi Tuhan ni mustahil. Contoh cerita apa? Cerita Tuhan apa nama lah cerita tu, tak ada dalam masuk dalam Malaysia cerita tu je waksa Tuhan. Tuhan ni utuhkan dewa pergi dunia. Lepas tu Tuhan ni nak kehendak akan hancurkan dunia. Maka dewa ni tak setuju. Benda ni Tuhan hancur dunia. Dunia comel-comel gini nak suruh hancur pula dunia. Dia pun pakat dua orang dewa tak? Kita lawan mula Tuhan. Kita lawan mula Tuhan. Dia Tuhan tengok buat comel-comel nak suruh hancur pula. Tak? Ya pakat Tuhan tak tahu pula. Tuhan tak tahu tu mustahil, panggil kekurangan. Kekurangan bagi Tuhan lah. Dia panggil mustahil. Maha sucinya daripada kekurangan.
Apa-apa kekurangan bagi Tuhan mustahil. Tuhan sudah mulai bosan, mustahil. Tak. Mustahil bagi Tuhan tu. Bosan bagi Tuhan itu suatu sifat kekurangan. Tuhan ni tidak bosan. Tak, dia buat tu dengan kehendak dia. Kita lalai tu kehendak dia tu. Bukannya kita kena azab, kita kena tu, kita kena bala, semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Tuhan bosan bukan Tuhan bosan tu. Dan Maha sucinya daripada kekurangan. Artinya maksud dia apa ni? Tadi istighna tadi tu, tiada berkehendak ia kepada zat kerana ia zat. Tadi dia kata tu, kayanya daripada zat. Artinya kayanya daripada zat. Tu arti kayanya daripada zat. Tiada berkehendak ia Tuhan kepada zat kerana ia zat. Tuhan tak perlu kepada zat dah, pasal dia zat dah. Dan tiada berkehendak ia kepada fa'il yang menjadi akan dia, akan fa'il, kerana ia qadim. Sebut lalu. Sebab apa tak perlu kepada fa'il? Pasal dia qadim. Tuhan bersifat qidam. Pasal yang bersifat qidam itu tidak perlu kepada yang menjadikan dia. Dan tiada berkehendak ia kepada orang yang menolak daripadanya kekurangan, kerana ia maha suci daripada kekurangan. Tak perlu orang tolak kurang dia, pasal dia sendiri tu maha suci daripada kekurangan. Maha suci Tuhan daripada segala kekurangan. Qala tu maksud daripada istighna. Masuk daripada istighna. Qala, dan masuk di dalam istighna ini daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala sebelah sifat. Duduk dalam istighna ni daripada 20 tu ada berapa? Ada 11 sifat. 11 sifat duduk dalam istighna, iaitu wujud. Ada dalam istighna wujud, dan qidam, dan baqa, dan mukhalafatuhu lil hawadith, dan qiyamuhu binafsih, dan sama', dan basar, dan kalam, dan kaunuhu sami'an, dan kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Ada wujud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90, 11. Kata 11. Tak. Wujud qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, sama' basar kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Hak ni duduk di dalam istighna. Dan lawangnya, lawang kepada sebelah tadi tu, daripada yang mustahil sebelah pula. Bila ada tadi tu, maka kita pun dalam istighna ada juga mustahil. Dia masuk mustahil, istihalatu mustahil. Bukan sifat mustahil duduk pada Tuhan, maknanya kita menafikan. Pasal apa dia tak ada lawangnya? Kerana akal kita ni bila dia mensabitkan sesuatu, automatik dia menafikan lawang ni. Kaedah dia, akal kita ni bila dia mensabitkan satu benda, maka dia menafikan lawang kepada benda hak kita sabit. Kita diam, maka akal kita menafikan bergerak. Kita hidup, maka akal kita menafikan kita mati. Gitu. Maksud dia bila dia mensabit satu perkara, dia menafikan lawang dia. Dia kata mana ni? Dan lawangnya masuk di akal kita pun akan masuk mustahil. Akal kita akan menolak lawang bagi sebelah tadi. Dan lawangnya daripada yang mustahil sebelah pula.
Bila akal kita menyabitkan, menetapkan wujud kidang baqa' mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, sama' basar kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, maka automatik akal kita akan menafikan lawang kepada sifat dia. Dia akan nafikan tak ada bagi Tuhan. Dia akan nafikan baru bagi Tuhan. Dia akan nafikan fana bagi Tuhan. Dia akan nafikan mumasalah, serupa Tuhan dengan yang baru. Akan kita menafikan Tuhan ni berdiri dengan yang lain. Akan kita menafikan Tuhan tuli. Akan kita menafikan Tuhan buta. Akan kita menafikan Tuhan bisu. Keadaan dia tuli, keadaan dia buta, keadaan dia bisu, itu akan kita menafikan. Maka hak tadi tu pun masuk dalam istighna. Dan masuk pula yang harus, iaitu satu dan lawannya satu. Duduk istighna masuk pula sifat harus. Mana sifat harus? Iaitu membuat perkara mungkin ataupun tidak buat, meninggalkannya ataupun tak buat. Itu sifat harus bagi Tuhan. Buat makhluk ataupun tidak buat makhluk. Duduk pada istighna. Lepas tu akan sabit bila kita dah menetap harus perbuatan Tuhan ni harus bagi Tuhan buat ataupun tak buat makhluk, maka dia akan sabit nafikan lawang dia. Tak wajib Tuhan buat ataupun mustahil Tuhan buat. Maka ada dalam tu satu dan lawannya satu. Maka jumlah sekalian yang tersebut itu mana hak duduk dalam istighna, sebelah sifat wajib, lepas tu campur dengan sebelah sifat mustahil. Jadi berapa? 22. Tambah pula dengan satu sifat harus, 22 tambah 1 23. Tambah dok lawang dia jadi 24. Sekalian yang tersebut itu 24 sifat. Jadi 24 sifat. Inilah yang masuk di dalam istighna. Itu istighna Tuhan ada 24 sifat. Mana? Ada 24 sifat tadi tu. Apa? Qala bi bahagian yang pertama. Dan bahagi yang keduanya dinama akan dia iftiqar, artinya berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lainnya, iaitu makhluk, kepadanya, kepada Tuhan. Nombor 2 ia panggil iftiqar. Istighna, iftiqar. Dalam tauhid kita ada istighna, ada iftiqar. Benda maksud iftiqar, berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lainnya, yakni berkehendak oleh makhluk ini kepadanya, kepada Tuhan. Artinya berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain daripada Allah, yakni makhluk itu kepada Allah yang menjadi akan dia akan barang yang lain. Itu masuk iftiqar. Iftiqar ilahi kullu ma'ada, dan yang menolak daripadanya kekurangannya. Perlu kepada Tuhan yang membuat dia, perlu kepada Tuhan yang menolak kekurangan. Pasal apa? Kerana ia Adam pada asalnya, yakni barang yang lain ataupun makhluk. Adam pada asalnya, yakni tak ada awal-awal dia, asal dia makhluk ni tak ada. Siapa dia hak buat ni? Allah. Dan sentiasanya di dalam kekurangan, sentiasanya siapa dia? Sentiasa barang yang lain, sentiasa makhluk itu di dalam kekurangan. Kerana ia Adam dulu tak ada. Kaedah dia Tok Guru kita sebut. Kita ni wujuduna bainal adamain. Wujud kita, ada kita ni duduk kapek antara dua, tak ada. Kita ni duduk kapek antara dua, tak ada. Dulu kita tak ada, kita pun ada. Allah Ta'ala buat, ada. Kaki tak ada pula, tak ada dengan mati,
ataupun tak ada dengan kiamat. Nah, tak. Tak ada dengan mati, tak ada dengan kiamat. Orang Islam ni tak ada dengan mati lah, mengikut pendapat yang kuatnya daripada ulama-ulama. Dengan kiamat itu orang kafir masa tu. Kafir dengar tu sedak-sedak mari kiamat, mari menapa ni, bukit terbang, langit runtuh. Atau orang Islam dak dang kalau mengikut pendapat ulama. Pasal orang Islam ni Allah Taala dah mari matikan dulu. Maka kita akan tak ada sama ada dengan mati ataupun dengan kiamat. Manusia ni dengan mati dan kiamat, ataupun semua sekali, bukan manusia saja, semua makhluk ni. Maka wujud kita ni dulu tak ada, kemudian tak ada. Dia bagi Adam sabi, Adam lahir tadi kita sebut tadi tu. Makanya natijah dia kita ni panggil Adam mustamir. Tak ada seumpama sebenarnya. Maka tak ada seumpama ni lah kata, dan sentiasanya di dalam kekurangan. Sebab itulah kita ni barang yang lain daripada Allah makhluk lah, sentiasa dalam kekurangan, sokmo di dalam kekurangan, sokmo itu. Bila dalam kekurangan perlu kepada siapa? Perlu kepada Allah. Perlu kepada Allah, Tuhan kita, Allah yang buat kita, Allah yang beri tolong kita. Pasal kita dalam kekurangan dan minta tolong kepada Allah, Allah Ta'ala suka. Berbeza minta tolong dengan makhluk tak berahi. Sekali dua je berahi. Mari minta tolong sama, tak berahi makhluk. Tak, sekali dah berahi, tak tolong, itu pun tolong. InsyaAllah, tak tolong. Kali ketiga tutup itu. Ada rumah. Pasal apa pun tolong. Tak, tu makhluk. Ada pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila tak minta berahi tolong, minta Allah Ta'ala akan tolong, berahi tolong tak, dan suka. Marah pula kalau orang tak minta tolong. Qala dan masuk di dalam iftiqar ini, macam tadi istighna, dan masuk dalam iftiqar, masuk dalam sifat iftiqar ini. 9 daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat yang mesti ada, sifat yang akal kita menghukumkan mesti, wajib akal maksud dia mesti ada, mustahil akal maksud dia mesti tak ada, harus akal maksud dia boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Nampak tu? Daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala 9 dia kata. Tadi 11, istighna ada 11, iftiqar 9, iaitu wahdaniyah 1, qudrah 2, iradah 3, ilmu 4, dan hayah 5, dan kaunuhu qadiran 6, dan kaunuhu muridang 7, dan kaunuhu alimang 8, dan kaunuhu hayyang 9. Sifat wajib duduk dalam iftiqar ada 9. 9 ni wahdaniyah, esa, qudrah berkuasa, iradah berkehendak, ilmu hayah berhidup, kaunuhu qadiran keadaan Tuhan yang berkuasa, keadaan Tuhan yang berkehendak, keadaan Tuhan yang mengetahui, keadaan Tuhan yang hidup. Maka dan lawangnya, maka bila akal kita mensabitkan Tuhan 9 sifat tadi tu, maka akal kita automatik menafikan lawang ke-9 tadi. Habis tu dia ada lawangnya daripada yang mustahil 90. Bila kita dah sabitkan 9 tadi, dia automatik. Automatik kita nafi hak lawang kepada sabit tadi. Kita dah kata Tuhan ni wahdaniyah, maka automatik kita nafi Tuhan itu berbilang-bilang. Kita dah kata Tuhan ini qudrah, maka automatik akal kita menafikan Tuhan itu lemah. Jadi kata lawangnya daripada yang mustahil 90. Maka adalah
Hak mustahil pula 9. 9 tambah 9 18. Maka jadilah dia 18 sifat. Inilah yang masuk di dalam iftiqar. Ni ada duduk dalam iftiqar. Ada 18 sifat. Dan jika dihimpunkan yang 24 yang masuk pada istighna, tadi 24 pada istighna, dengan yang 18 yang masuk pada iftiqar, 24 tambah 18 jadi berapa? Jadilah 42. Jadilah 42 sifat. Demikianlah yang terkandung di dalam makna kata kita la ilaha illallah. Dalam kita duk kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, 42 sifat duduk dalam tu. Ini dalam ba ilahiyah. Ilahiyah. Ada 42 sifat di dalam tu. Nampak? Iaitu tiada Tuhan daripada tiap-tiap barang, tiada Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, dan yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya melainkan Allah. Maksud la ilaha illallah tu apa? Tak ada Tuhan hak kaya daripada perkara, Tuhan yang kaya daripada makhluk dan makhluk perlu kepada dia melainkan Allah. Kalau terjemah bahasa Terengganu. Ni kalau bahasa asal dia, tiada Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, dan yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya melainkan Allah. Kalau terjemah dalam Terengganu kita, tak ada Tuhan ni, tiada Tuhan yang terkaya, tidak berhajat kepada makhluk, makhluk yang berhajat kepada dia melainkan Allah. Kita nak nafi isbat, nafi Tuhan hak lain daripada Allah, isbat Allah Ta'ala. Dalam dia tu ada istighna dan ada iftiqar. Ada 42 sifat di dalam kata mana? La ilaha illallah. Atau tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar yang ada melainkan Allah. Atau makna lainnya Tuan Hussein Kedah buat bagi, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya yang ada. La ma'bud bil haqqi fil wujud illallah. Dalam bahasa Arab, la ma'bud bil haqqi fil wujud, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya yang ada melainkan Allah. Tu maksud la ilaha illallah. Hak kita duduk sebut tahlil sokmo, dan sangat diperlukan ketika sakaratul maut. Dah. Habis tu suruh ulang sokmo tu. Habis tu lah ulama duduk sebut sokmo. Biarlah akhir perkataan kita ni la ilaha illallah. Dalam doa kita, waj'al akhir kalamina qaul la ilaha illallah. Kan? Kita duduk sebut gitu kan? Ataupun biarlah kita mati dengan la ilaha illallah. Nak boleh ke bila mati sebut la ilaha illallah tu? Boleh gitu je ke? Tak. Dia mesti kena latihan. Latihan. Macam orang main bola, kita tengok, oh hebat je sepak mu, free kick masuk gua mu. Ingat boleh gitu ke? Dah ajar berlatih, dah ajar apa, masuk mu, free kick masuk. Gitu dah. Ini boleh ke masuk berapa kali dia sepak? Berapa kali dia sepak, berapa kali dia ambil masuk. Mak Ali nak boleh ke tumbuk, knock out, KO. No, sekali tumbuk KO orang. Nak boleh buat gitu berapa kali dia berlatih tau? Baru boleh jadi gitu banyak kali.
Dah kalulah hak semua benda lah, bukan tu saja. Dah orang tu ke macam main bola ke, orang gusti ke, orang apa sajalah. Dah hebatnya kita tengok dia bukan lahir tubik-tubik gitu. Dia mari daripada latihan. Maka begitu juga nak suruh boleh la ilaha illallah perlu kepada latihan. Betul lah mak kata sebelum tidur biarlah perkataan ngelah kita la ilaha illallah. Kalau ada cakap benda lain baca balik, ulang balik la ilaha illallah. Bagi kita orang awam. Bagi kita orang awam. Bagi orang khawas lain. Bagi orang salik lain. Bagi kita orang awam ni, biarlah masa kita nak tidur, sebelum kita nak tidur, kita sebut la ilaha illallah. Kalau ada cakap pula benda lain, diselangi akan perkataan yang lain. Tak, bini kita tanya ke apa ke, kita pun jawab benda lain. Ulang balik la ilaha illallah. Sama kaedah ni kalau kita ajar orang mati. Tak? Bukan ajar semua la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak gitu. Ni ingat kalau jaga orang sakit kau. Nampak tanda-tanda nak mati tu? Tak, ajar la ilaha illallah. Bila dia dah sebut la ilaha illallah, pergi? Tak, pergi ataupun dia dah alih kata ulama, boleh pendek lagi Allah. Tak apa dah. Kalau you rasa anggur berat nak sebut la ilaha illallah tu, ada kau kata mana kata Allah, aja Allah. Allah. Dia boleh sebut Allah kan? Melainkan dia cakap pula benda lain. Dah. Cakap benda lain. Adulah. Ada air Asal orang nak mati ni macam-macam. Dah. Lepas kata ada air, ada air. Kita pun biar air dia. Ajar pula la ilaha illallah. Biar berkata akhir dia tu la ilaha illallah. Itu cara dia. Cara dia kita kalau ajar orang nak meninggal dunia. Qala bermula dalil yang menunjuk atas istighna Allah daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan iftiqar tiap-tiap barang yang lainnya kepadanya. Barang yang lain ni makhluk lah. Barang yang lainnya, perkara yang lain, dia panggil makhluk. Bermula dalil, iaitu dalil naqli. Tuan Hussein Kedah ni dia awak mari dalil naqli, dalil aqli. Bermula dalil yang menunjuk atas istighna Allah, dalil naqli, dalil Quran yang mengatakan, yang ulama ambil mana ni? Ulama ahli sunnah wal jamaah ni ambil mana ni? Ada istighna, ada iftiqar, reka tu tak reka. Ni dalil dia. Masa ada orang awak mari ajak atas reka dah. Sifat 20 orang mana reka, ulama reka, bukan reka. Ni dalil dia. Ni awak mari dalil. Dalil yang menunjuk atas istighna Allah daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan iftiqar tiap-tiap barang lainnya kepadanya. Mana dalil dia? Firmanullahu ta'ala, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Jelas dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala kata apa? Hai segala manusia, segala makhluk, bermula sekali yang kamu itu berkehendak kepada Allah Ta'ala, antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha kaya lagi mempunyai kepujian. Tu dalil ulama kita ambil. Ada sifat istighna, ada sifat iftiqar. Dalil daripada mana? Daripada Quran. Mana Tuhan ni bersifat istighna dan iftiqar kepadanya, yakni makhluk ini perlu
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa Tuhan suruh manusia? Pasalnya makhluk lain Allah Ta'ala tak ada masalah dengan makhluk lain. Makhluk lain berimbang lah ke? Tak? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tiap-tiap sesuatu min syai'in, melainkan bertasbih memujinya, tak, tetapi kamu tiada memahami akan pujian mereka itu. Semua benda ni duduk bertasbih memuji Allah Ta'ala belaka. Semua benda duduk berzikir kepada Allah Ta'ala belaka. Kita tak faham. Kita tak faham. Semut bertasbih mana? Ulat tasbih, katu tasbih belaka Allah Ta'ala sebut. Tak? Kita tak faham. Mung tak faham Allah Ta'ala sebut. Kalau boleh dengar, boleh dengar. Lepas tu ada, kalau awliya dia boleh dengar. Dia dengar Dr. Bibakak dengar daun tu. Allah, Allah, Allah. Tak? Mana dalil dia? Tak reka kan? Penuh dalam hadis Nabi. Ni hadis pasal mukjizat Nabi. Nabi SAW bersama Sayyidina Waqah, bersama Sayyidina Osman, kalau tak silap. 2-3 orang. Maka Nabi pun ambil batu, Nabi pun letak atas tangan dia, batu pun sebut Allah, Allah, Allah. Tak, atas tanah senyap. Letak atas tanah senyap. Nabi pegang Allah, Allah, Allah. Tak, atas tanah senyap. Nabi ambil tak atas Sayyidina Waqah. Tak atas Sayyidina Waqah, Allah, Allah. Letak atas tanah senyap. Nampak? Nak kata bahawa tiap-tiap sesuatu ni semua berzikir. Maka tak ada masalah makhluk lain. Hak masalah manusia. Pasal tu Allah Ta'ala suruh manusia. Ya ayyuhan nas, hei segala manusia, manusia dan jin. Taklifi ni bermasalah sikit. Faham tak? Hak lain tak ada masalah. Subhanallazi, napa lagi dalam ayat. Tak, sabbihis. Tak, sabbihis. Semua tiap-tiap sesuatu ni bertasbih dalam ayat lain. Tak. Qala, ketahui olehmu, biar. Tak, biar bahagian ilahiyah. Ni nak masuk pula bahagian an-nubuwah. An-nubuwah sambung akan datang pula dah. Pasal panjang juga perbahasan an-nubuwah. Habis dah bahagian ilahiyah, bahagian ketuhanan. Nak masuk pula bahagian kenabian. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.